Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan dan ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Saya hari ini akan sambung lagi tentang topik yang sama, tentang topik berkaitan tentang kewujudan Imam Mahdi bahagian yang ketiga. Berbalik kepada topik bahagian yang kedua, saya menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang kerap kita lakukan ataupun pengkajian yang kita lakukan itu mesti berteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah, ya? Berbalik kepada realiti, bukan kepada sesuatu yang bersifat fantasi ataupun cerita-cerita yang disampaikan ataupun daripada mana-mana situasi yang berbalik kepada makhluk. Kita harus kembalikan pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kita nak merungkai persoalan yang berkaitan tentang akhir zaman, khususnya kisah Imam Mahdi, kisah Dajjal dan berbagai lagi. Dan untuk kali ini yang ketiga, sekali lagi saya nak memberikan pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya, bahawa apa yang saya sampaikan ini adalah pada satu proses yang saya tempuh, ya, proses yang saya kaji, yang saya fahami daripada perjalanan-perjalanan kehidupan, ya, dari segi melihat, melakukan kajian secara langsung, melawat tempat-tempat tertentu yang ada hubungan-hubungan dengan apa yang saya fahamkan daripada Al-Quran, ya. Dan saya melihat sendiri, saya menjelaskan diri saya dengan fakta-fakta, tidak mahu terikat dengan satu emosi ataupun satu pernyataan mana-mana pihak semata-mata kerana ia diterima ramai, tetapi harus ada satu hubungan langsung dengan Al-Quran, dan daripada situ baru dapat saya menerima ia sebagai satu jawapan yang perlu saya kemaskan, saya kembangkan kepada suatu lagi aspek seterusnya, iaitu bagaimanakah pelaksanaan yang perlu dilakukan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya tak henti-henti lagi diasak dengan persoalan mimpi Qasim. Saya dah jelaskan dalam sesi sebelum ini, cukup-cukuplah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dah tentu-tentu menerima Qasim itu sebagai Imam Mahdi, itu pilihan tuan-tuan dan puan-puan. Jangan datanglah ke blog saya, datang ke YouTube saya, kemudian membuat komen-komen yang tak puas hati, komen-komen yang mendesak tentang apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham. Kalau itu yang tuan-tuan dan puan-puan faham, lakum dinukum waliyadin, ya. Tuan-tuan dan puan-puan ikutlah tuan-tuan dan puan-puan punya pandangan, ya. Tapi jangan desak. Dah tak ada siapa yang nak terima, jangan desak. Kalau ada yang terima, terpulang, ya. Bagi saya sebagai seorang pengkaji, saya seorang saintis yang bercakap atas fakta, dan fakta saya menyatakan bukan jawapannya begitu. Jadi saya berpegang kepada situ. Jadi janganlah mendesak saya, ya. Saya tak kenal intan lah, belian lah, saya tak kenal realiti lah, saya tidak mahu menerima hakikat lah. Dah saya tak nak terima, sudahlah, ya. Itu pilihan saya. Pilihan tuan-tuan dan puan-puan dah tentu nak masuk surga yang tuan-tuan dan puan katakan dengan Imam Mahdi, menjadi pengikut Imam Mahdi, yang mana daripada sumbernya berbalik kepada yang Qasim dan sebagainya, yang Pakistan tu, itu pilihan tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi saya tidak mahu berbalah-balah dalam soal ini kerana pilihan masing-masing, ya, atas perjalanan masing-masing. Masa Bayu dah beritahu, jadi jangan nanti mempertikaikan pula, ya, saya dengan cara saya, tuan-tuan dan puan-puan dengan cara tuan-tuan dan puan-puan yang rasa masih dalam keadaan yang benar. Okey, hari ini saya nak menyambung dengan dua faktor lagi yang berkait tentang Imam Mahdi dan kewujudannya pada saat ini. Apakah dua faktor tersebut? Pertama, berbalik kepada ilmunya. Yang kedua, berbalik kepada pelaksanaan daripada ilmu dia, iaitu balik kepada ekonomi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya katakan ilmu kerana Imam Mahdi pasti mempunyai keilmuan yang boleh meletakkan posisi diri dia dan sekeliling dia, merubah pola fikir masyarakat yang telah jauh daripada realiti. Kenapa saya katakan begitu? Kerana telah jelas tuan-tuan dan puan-puan juga faham, apabila sampai saja akhir zaman, Islam itu asing. Maksudnya apa? Jauh daripada realiti. Maka pelaksanaan Islam
cara hidup Islam itu adalah sesuatu yang asing. Walaupun pada saat ini kita rasakan kita memiliki begitu banyak hubungan langsung dengan Islam. Nama Islam, ya, kita kata kita bersyahadah, kita kata kita melihat masih ramai lagi orang-orang yang melaksanakan pelaksanaan yang kelihatannya itulah cara Islam, berpakaian cara Islam dan sebagainya. Tetapi bila dinyatakan bahawa Imam Mahdi telah wujud, maka ketetapannya tidak boleh diubah. Apa dia? Wujudnya dia dengan asing. Maknanya dia tidak akan perlu wujud pada zaman ini, dia tidak akan ada pada zaman ini jika Islam masih lagi dalam posisi yang kukuh, posisi yang masih lagi dalam keadaan yang mantap. Tetapi apabila datangnya beliau, wujudnya beliau pada saat ini, maka itu harus kita kembalikan pada diri kita kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang telah kita nyatakan dan semua menerima hakikat bahawa Islam akhirnya akan asing. Bermula dengan asing, akhirnya dengan asing. Apabila ianya asing, baru ada sebabnya kenapa perlu ada seseorang yang akan merubah perkara tersebut daripada asing menjadi sesuatu yang tidak asing. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, tuan-tuan dan puan-puan, pada awalnya membawa sesuatu yang asing kepada masyarakat Quraisy, ya, kafir Quraisy di Mekah. Mereka sangat asing dengan apa yang disampaikan Rasulullah, dan Rasulullah melihat ia sangat asing daripada tauhid yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim daripada masyarakat, maka sesuatu yang asing. Maka datangnya utusan Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik semulia-mulia manusia, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah pun membawa semula masyarakat kepada realiti. Apakah realitinya? Kembali kepada ad-din, cara hidup yang bertauhidkan, berkiblatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam saat itu adalah asing. Tidak ada pemahaman tentang Islam secara khusus. Itu semua telah pun diterima. Tuan-tuan dan perempuan juga dapat menerima hakikat tersebut kerana sirahnya begitu, sunnahnya begitu yang kita lihat, yang kita faham daripada kisah Nabi Muhammad SAW. Maka telah saya nyatakan cerminan Imam Mahdi adalah Rasulullah. Maka dia harus mempunyai satu struktur yang sama. Berulang kali saya beritahu, ini pun susah nak diterima oleh mereka-mereka yang terlalu taksub dengan kisah-kisah keajaiban, kisah-kisah yang datang daripada mana pun kita tidak faham. Kan mudah untuk kita lihat sunnah Rasulullah, perjalanan Rasulullah, itulah perjalanan yang perlu ditempuh oleh Imam Mahdi. Maka itu yang akan saya terjelaskan berbalik kepada konsep keilmuan. Maka keilmuan yang ada pada zaman permulaan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang asing. Maka keilmuan yang akan ada pada Imam Mahdi pada zaman di mana dia wujud hari ini adalah sesuatu yang asing. Jangan tuan-tuan dan puan cari ilmu yang dah wujud secara biasa, yang diterima oleh umum pada hari ini. Kerana ilmu yang dibawa oleh Imam Mahdi adalah ilmu yang asing daripada apa yang kita faham pada hari ini. Tetapi ianya bukanlah asing bermaksud ia tidak mendatangkan apa-apa hasil ataupun suatu jawapan yang khusus kepada kelangsungan hidup manusia. Dia juga mempunyai ilmu yang dikatakan tadi asing, tetapi ia membawa manusia kembali kepada pelaksanaan hidup yang sangat harmoni, sangat jelas, tidak ada ragu-ragu dan mempunyai keberkatan kepada semua pihak. Maka asing Imam Mahdi ada pada hari ini, sanggup tak kita terima? Sanggup tak tuan-tuan dan perempuan terima bahawa Islam pada hari ini adalah asing sebenar-benarnya? Kenapa tuan-tuan dan perempuan? Rujuk balik Al-Quran. Apakah maksud Islam? Selamat, submission kepada Allah, keselamatan dunia akhirat, selamat. Maka kehidupan itu adalah dalam keadaan yang selamat, harmoni. Islam itu membawa kepada keharmonian, wujudnya keadilan, wujudnya sesuatu keadaan yang sangat sejahtera kepada masyarakat, pada individu, pada masyarakat, bagi sebuah wilayah, bagi sebuah negara dan keseluruhan dunia termasuk haiwan-haiwan. Maka lihat di sekeliling kita, cari buktinya. Adakah kita berada dalam satu dunia yang
memiliki ciri-ciri tersebut. Sebab kita nak cerita tentang Islam, kita masih terlalu mendombakan kepada sosok-sosok tertentu, kita mendombakan kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Kita melihat, oh ramai lagi orang masih baca Quran, masih ramai lagi ada pusat-pusat ilmu Islam namanya. Tetapi cuba dalamkan sikit, perincikan sikit, lihat realiti di sekeliling. Bagaimanakah dunia hari ini? Adakah dunia ini penuh dengan ketenangan? Adakah dunia ini penuh dengan keharmonian? Maka itu akan memberi jawapan yang sama ada kita nak menerima atau tidak mau terima. Itulah realitinya, bahawa nilai-nilai keharmonian, nilai kesejahteraan, nilai keadilan tidak wujud di atas muka bumi pada hari ini. Tuan-tuan dan puan, saya berjalan, saya melihat, saya berada dalam lingkungan masyarakat yang berbagai-bagai. Maka saya tidak melihat keadilan itu wujud. Bahkan di tempat-tempat yang dikatakan negara Islam juga tidak ada keadilan itu wujud. Berlakunya kerosakan-kerosakan yang sangat besar, pecah amanah, berlakunya masalah sosial yang sangat hebat, tipu-menipu dalam jual beli, berlakunya kezaliman, bunuh-membunuh di antara satu sama lain. Tuan-tuan dan perempuan, bukankah ini ditegah di dalam Al-Quran? Bukankah ini yang cuba diubah oleh Rasulullah SAW kepada manusia pada zaman itu dan pada zaman ini dan seterusnya? Maka hari ini kita pegang. Jangan kerana apa yang saya katakan, tetapi lihat sendiri, berjalanlah atas muka bumi. Tunjuk di saya di mana adanya tempat yang dikatakan aman, yang adanya keadilan, adanya keselamatan kepada semua. Maka saat itu kita harus terima bahawa dunia berada dalam sesuatu yang asing kepada semua. Maka itu akan memberi jawapan bahawa perlu ada satu perubahan. Sebagaimana awal, sebegitulah akhirnya. Apabila asingnya dunia itu kepada realiti Islam, cara hidup Islam yang sebenar-benarnya, barulah wujudnya seseorang yang akan merubah keadaan tersebut. Itu janji Allah. Dan Allah telah mewariskan bumi ini, dunia ini kepada hamba-Nya yang soleh. Dalam Al-Quran ada di situ jawapannya. Maka Allah akan letakkan seseorang. Maka di situlah datangnya peranan Imam Mahdi. Dia akan memimpin Al-Mahdi-Ahmadi yang lain. Memimpin mereka-mereka yang ingin meletakkan posisi Islam itu di dalam kehidupannya, ad-din itu secara khusus. Maka untuk melakukan itu semua, ilmu itu harus dipegang. Dua ilmu yang nyata, ilmu akhirat dan ilmu dunia, ilmu tauhid dan ilmu yang berbalik kepada pelaksanaan kehidupan di atas muka bumi. Maka Imam Mahdi perlu ada dua benda, dua keilmuan. Maka carilah di mana-mana pun tuan-tuan dan puan pergi, berjalanlah. Saya dah beritahu hari itu, dia tidak akan ada di tempat di mana dia dilahirkan. Carilah. Kalau jumpa di Malaysia, bermakna dia bukan orang Malaysia. Kalau jumpa dia di Indonesia, maka dia pasti bukan orang Indonesia. Kalau jumpa dia di tanah Arab, pasti dia bukan orang Arab. Kalau berjumpa dia contohnya di Amerika contohnya, maka dia pasti bukan orang Amerika. Dia berada di sana atas penghijrahan dia, sebagaimana yang telah saya nyatakan dalam bahagian yang sebelum ini. Lalu ada yang bertanya, habis dari dalam hadis-hadis menyatakan dia akan lahir di situ, di sini dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah menyatakan daripada awal, daripada semua video-video saya, tidak ada penolakan tentang apa yang dikatakan dalam hadis, tetapi harus dikembalikan kepada sumber utama, kepada ibu ilmu pengetahuan, iaitu Al-Quran. Ada tak dalam Al-Quran? Jika tidak ada, mana datang sumber tersebut? Harus kita terima kerana kesempurnaan atas segala-galanya adalah daripada Allah. Jadi harus kita terima dengan jelas ada Al-Quran dan ada sunnahnya. Maka carilah ilmunya. Dengan ilmu maka kita mengenal dia. Dia ada ilmu akhirat, ilmu tauhidnya kepada Allah, dan ada ilmu dunianya, iaitu dia merangkumi semua bidang, semua perkara. Jika bertanya dengan dia untuk mendapatkan jawapan tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang teknologi, dia ada jawapannya. Bertanya dengan beliau tentang soalan sosial, bagaimana sosial kehidupan di dunia, dia ada jawapannya. Dan bukan sekadar jawapan, dia boleh memberikan pelaksanaan-pelaksanaannya. Maka itu
dan ia telah wujud dengan keadaan yang jelas. Carilah di dunia pada hari ini, yang saya katakan tadi. Yang keduanya, harus mempunyai kekuatan, keupayaan untuk membangunkan ekonomi. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan Rasulullah hijrahnya atas dua perkara yang dia lakukan apabila sampai ke Madinah. Mewujudkan masjid dan kemudian menjalankan aktiviti pasar ataupun suk, supaya wujudnya suatu ruang di mana adanya hubungan ekonomi yang tidak lagi tergantung kepada pedagang-pedagang ataupun peniaga-peniaga Yahudi. Maka diubah. Tanpa ekonomi, maka tidak akan ada keupayaan untuk membangunkan apa-apa. Ada yang bercakap dengan saya, Pal, kita dah akhir zaman dah, kuatkan diri, kuatkan keadaan, nak berperang. Kita tak perlu lagi nak cerita pasal ekonomi, siapkan sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang bertanya dengan saya soalan begitu, gunakan sini tak? Manakah peperangan yang tidak menggunakan sumber ekonomi? Beritahu saya. Peperangan Badar tak gunakan ekonomi. Apa yang dimiliki oleh sahabat-sahabat masyarakat waktu itu? Rasulullah bertanya, minta kepada mereka, apa yang ada, bawakanlah. Yang bawa pedang-pedang, yang bawa cangkul-cangkul, yang bawa apa sekalipun. Apa yang ada diserahkan kepada Rasulullah untuk sebagai modal kepada mendapatkan peralatan-peralatan untuk persediaan peperangan. Maka perlukan ekonomi. Nak berperang, sebut kita nak berperang. Dah bersedia ke berperangan dengan segala-gala kelengkapan? Kerana dalam Al-Quran, Allah telah sangat jelas menyatakan kepada kita, pastikan. Pastikan kita menguatkan diri kita. Wujudkan kelengkapan-kelengkapan sebelum kita menghadapi mereka. Gerunkan pihak musuh. Jadi kalau kita pergi dengan membawa pedang, musuh datang dengan kereta kebal, dengan pesawat terbang, tuan-tuan dan puan-puan boleh fikir tak macam mana nak menghadapinya? Maka untuk menghasilkan jentera-jentera, peralatan-peralatan yang boleh menggerunkan pihak musuh, maka di situ datang peranan ekonomi. Maka di situ faktor kedua untuk kita mengenal Imam Mahdi. Pada saat ini, beliau sedang berusaha untuk membangunkan ekonomi-ekonomi yang ada, untuk menguatkan kembali ekonomi-ekonomi yang ada, supaya pada saat ini umat Islam tidak tergantung lagi kepada ekonomi-ekonomi sebelah barat. Carilah sesiapa sekalipun yang sedang memperjuangkan ekonomi-ekonomi yang dikatakan berteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Carilah dia. Kerana itu saya berusaha. Saya melakukan berbagai-bagai usaha dalam aspek ekonomi supaya saya dapat bertemu dengan beliau sebagai satu susu galur kepada beliau. Kerana saya tahu daripada kajian yang telah saya lakukan, daripada sumber yang saya miliki, daripada pemahaman tentang apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, beliau akan membangunkan satu ekonomi peradaban. Akan bercerita tentang peradaban, tuan-tuan dan puan-puan, dia memerlukan satu sumber ekonomi, memerlukan satu kekuatan ekonomi. Dunia hari ini dikuasai oleh mereka yang menguasai ekonomi. Maka Imam Mahdi pasti juga akan membangunkan sistem ekonomi, membangunkan satu program ekonomi. Dia akan menguatkan jentera-jentera yang akan dapat menggerunkan pihak musuh, yang tidak akan mampu lagi pihak musuh berketik ataupun melakukan terjahan tanpa sebab. Mereka cari, maka saya mencari dengan konsep yang sama. Maka saya mencari di manakah program-program ekonomi yang boleh dilaraskan untuk saya turut sama berserta dalam program tersebut yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kerana akhirnya nanti saya yakin saya akan dapat bertemu dengan Imam Mahdi, kerana beliau adalah sosok ataupun pemimpin yang pasti akan menggerakkan satu ekonomi untuk kesejahteraan bukan hanya umat Islam tetapi kepada keseluruhan umat manusia di atas muka bumi. Maka dua perkara ini menjadi teras untuk sesi kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan realiti akhir zaman dan realiti Imam Mahdi wujud pada masa ini. Dan sebagaimana yang saya katakan, tuan-tuan dan puan-puan kena berfikirlah dengan waras, tenang, tarik nafas, istighfar. Ya, jangan terus kita menelan sesuatu tanpa kita mengkaji terlebih dahulu. Dapatkan dulu segala informasi, wujud tak wujud di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian hendaklah dilaksanakan dengan sesungguh-sungguhnya. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah datangkan setiap perkara itu berpasang-pasangan. Bila datang yang baik, pasti ada yang buruk. Tuan-tuan dan puan terfikir,
takkanlah semudah itu didedahkan tentang cerita Imam Mahdi dengan segala-gala kitab dan berbagai-bagai di situ, di sini, di sana. Jadi pihak musuh tidak akan melihat, tidak akan pihak musuh mengikuti pelaksanaan atau perjalanan Imam Mahdi. Pasti juga musuh yang utama yakni Dajjal laknatullah akan juga memantau. Jadi dia juga akan melakukan segala-gala perkara, meletakkan input-input yang mengelirukan, kerana kerja dia begitu, mengelirukan dengan segala macam input. Terfikir tak tuan-tuan dan perempuan? Kemungkinan input-input yang tuan-tuan dan perempuan dapat yang tidak begitu jelas datang daripada dia. Tak mustahil dia boleh membangunkan segala macam tipu daya yang akan memesongkan kita daripada realiti. Maka itu yang saya katakan, dia tidak mampu merubah Al-Quran, kerana itu adalah jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka atas sebab itu, tuan-tuan dan perempuan, saya selalu berpesan-pesan kepada tuan-tuan dan perempuan, apa juga yang kita dapat, siapa yang hantarkan kepada kita, ingat, kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalikan kepada Al-Quran, rujuk di manakah semua-semua itu ada di dalam Al-Quran. Bila tidak ada, tuan-tuan dan perempuan, sahih datang daripada satu pihak yang ingin memesongkan kita. Fikir-fikirkan supaya kita dapat mengelakkan diri kita daripada terjerumus kepada satu lembah yang tanpa kita sedar kita menjadi pihak yang menentang Imam Mahdi, bukan yang menjadi pihak yang menyokong Imam Mahdi. Assalamualaikum, salam sejahtera daripada saya. Selamat berpuasa dan selamat melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan puasa. Dan sekali lagi, jika ada kesilapan ataupun ada perkara-perkara yang saya nyatakan ini mungkin agak menyinggung mana-mana pihak, tidak ada niat untuk saya menyatakan sedemikian, melainkan saya ingin mengajak tuan-tuan dan perempuan mulakan berfikir, mulalah kita membuka Al-Quran dengan jelas, kerana sesungguhnya Allah tidak pernah mungkir janji atas apa yang telah ditetapkan. Salam sejahtera.